Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi So wabarakatuh. hari ini kita nak tengok Suratul Mulk. Suratul Mulk yang mengandungi hanya 30 ayat. Namun daripada 30 ayat tu, dia membawakan sekitar satu bentuk pengajaran sepanjang hayat. Dan terutamanya surah ini perlu dibaca setiap hari. Perlu dibaca setiap hari. Kalau kita nak buat perbandingan tuan-tuan, surah Kahfi dibaca seminggu sekali, ada 110 ayat. Surah Baqarah dibaca 3 hari sekali, ada 286 ayat. Dan untuk 30 ayat sememangnya wajar untuk kita baca setiap hari. Gandingan suratul Mulk ini dibaca dengan surah Sajdah. Setiap malam sebelum tidur, Nabi akan baca dua surah ini, surah Sajdah dan suratul Mulk, kerana di dalamnya ada bentuk-bentuk peringatan yang kita perlu lihat sebagai persediaan esok hari dan sebagai recap untuk hari yang kita baru lalui. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita terlibat dengan menguruskan kerajaan Malaysia atau menguruskan kerajaan Amerika, setiap apa yang berlaku, dia bukan sekadar perlu kepada perancangan, dia perlu kepada tindakan untuk pelaksanaan, dan selepas dilaksanakan, dia perlu kepada postmortem, mengkaji balik adakah apakah tahap keberkesanan pelaksanaan yang telah dibuat. So, begitulah hidup kita. Kita bukan sekadar sebab lazimnya kalau menuju tidur ni, kita ada istilah disebut sebagai pillow talk. Bercakap dengan bantal ataupun bercakap suatu kepala lena dibantalkan. Lazimnya pilot ni dia ada banyak versi. Ada versi dia cerita tentang apa sepanjang hari dia buat. Ada juga bentuk pilot talk ni, dia dia menggambarkan apa yang berlaku esok hari. Kan apa rancangan-rancangan dia untuk esok hari. Apa plan dia daripada awal bangun tidur sampailah digambarkan apa yang bakal berlaku esok hari. Namun bentuk pilot talk yang Allah mahu kita buat, kita lalui ini, sebenarnya dengan penuh kesedaran bahawa segala yang telah berlaku dan akan berlaku, dia terikat dan tertakluk kepada kekuasaan Allah. Dia terikat dan tertakluk kepada kekuasaan Allah. Berbeza dengan apa yang kita biasa buat, apa yang manusia biasa buat. Terutamanya mereka-mereka yang mendapat dorongan dan nasihat untuk semakin berjaya daripada motivator kan, kelas-kelas motivator tu. Selalunya dia kata apa? Kita kena bayangkan, kalau mahu berjaya ni, kena bayangkan apa yang kita boleh buat esok. Semuanya tentang kita, kemampuan manusia. Apa yang kita rancang, kita nak buat apa. Semua tentang aku, tentang kita. Tetapi suratul Mulk, suratul Sajdah, dia menggambarkan kekuasaan Tuhan. Dia menggambarkan betapa kita bergantung pada Tuhan untuk laksanakan segala apa yang terjadi. Hatta burung yang terbang di udara itu pun Allah yang memegangnya, Allah yang mengapungkannya.
Kan keupayaan kita mendengar, melihat, berfikir, itu semua datang daripada Tuhan. Bayangkan kalau rezeki kita itu ditahan, siapa yang boleh datangkan rezeki? Semuanya adalah tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. So sepatutnya um, apa yang kita gambarkan sebelum tidur itu ialah untuk benar-benar kembali mengakui kekuasaan, kehebatan, keunggulan, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya asyik merancang dan berimpian, konon-konon kitalah yang paling berkuasa, tidak. Maka jom kita lihat dan kita tadabbur surah Mulk, surah Makkiyah, surah yang hanya ada 30 ayat, dan saya yakin tuan-puan sudah pun memulakan langkah untuk membacanya setiap malam, dan kalau belum hafal, tak lama lagi akan hafal, sebab lazimnya kita membaca dan lambat laun kita akan mula mengecam perkataan-perkataan itu, mula cam, bukan mengecam memaki macam tu, mula cam perkataan-perkataan itu dan lambat laun akan mula ingatlah. So, bismillahirrahmanirrahim. Tabaraka. Tabaraka, maha berkat. Maha berkat. Surah sebelum surah apa? Surah sebelum ni surah Tahrim. Surah Tahrim tentang undang-undang yang datang daripada Allah. Surah Mulk pula tentang kekuasaan. Hanya orang yang berkuasa boleh membuat undang-undang. So Allah berkuasa, Allah boleh buat undang-undang. Dan pasti undang-undang yang datang daripada Allah, selain daripada dia ada nilai-nilai rahmat di situ, dia juga ada nilai-nilai keberkatan. So kalau kita mahu dapatkan keberkatan, pastikan tunduk kepada undang-undang dan peraturan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tabaraka, maha berkat. Apa maksud berkat? Berkat ni ziyadah, bertambah. Berkat ni maksudnya ziyadah, iaitu bertambah. Tuan-puan, lazimnya benda yang bertambah ni, benda yang bertambah, dia semakin bertambah, semakin banyak, semakin tak stabil. Semakin banyak, semakin tak stabil. Contohnya, kalau hujan renyai-renyai, itu cukup membasahi bumi. Kalau hujan lebat dalam berapa? 2-3 minit kan, lebat 2-3 minit, lepas tu dia stop, okey. Itu cukup untuk menjadikan bumi lebih subur. Tapi kalau hujan lebat selebatnya 3 hari, itu banjir besar. So benda yang semakin banyak, dia akan jadi bencana atau dia akan jadi tak stabil. Rumah kita setingkat, 2 tingkat, 3 tingkat, itu masih mampu untuk kita turun naik. Tapi kalau rumah 10 tingkat, tak ada lift. Memaki juga kita. Kan? Bangunan paling tinggi dalam dunia, lebih kurang 1.6 kilometer. Satu batu. 1.6 kilometer. Itu tu setelah habis idea manusia merangka dan merancang, itulah paling tinggi dia boleh buat. Lebih tinggi daripada itu, bangunan tu tak stabil. Ada kecenderungan kebarangkalian, ada risiko yang besar bangunan itu boleh runtuh. So,
lazimnya apa yang bertambah semakin banyak, semakin tak stabil. Contoh lain, kan suami kita ada bini seorang. Dia bertambah jadi 2. Dia tambah, bukan bertambah. Dia tambah, jadikan 2. Adakah semakin stabil? Tak, perang. Perang. Dah reda perang, dia tambah lagi yang nombor 3. Oh, perang lagi. Adakah semakin bertambah tu semakin stabil? Tidak. Tidak. Tetapi kerajaan dan kekuasaan Allah ini semakin bertambah, semakin berkembang dari masa ke masa. Dan ianya tetap stabil. So, berkat ini dia bukan sekadar bertambah, tetapi dia bawa manfaat dan diiringi dengan kestabilan. Jadi mahu tahu kita ini diberkati atau tidak. Kita ini diberkati atau tidak. Hidup orang tu diberkati atau tidak. Kalau dia naik pangkat, dia kekal boleh urus pangkat dia tu. Kalau dia semakin berusia, akhlak dia juga semakin baik. Kalau dia semakin senang, dia tidak lupa diri. Kalau dia dilantikkan daripada rakyat biasa, dilantik kepada apa? Ahli parlimen mungkin. Jadi menteri mungkin. Akhlak dan perangai tidak berubah. Tidak merubah dia. Itu bukti berkat. Kan kalau dulu Malaysia ni tuan-puan, kita punya kita punya pendapatan tahunan negara adalah sekitar 10 bilion, 20 bilion, 30 bilion. Dulu. Bilion. Sekarang naik kepada 80 bilion, 1.2 trilion. Semakin banyak. So mahu lihat adakah pendapatan itu berkat atau tidak, lihat cara dia diurus dan diatur. Semakin makmur negara ini, semakin baik negara ini, itulah bukti dan nilai keberkatan. Dan berkat itu hanya datang biyadihi. Hanya datang dari tangan Allah. Hanya datang dari Allah. So, jangan pernah melihat dan menyangka, ini ni selalu kan kita tengok bila ustaz minum air, oh itu air minum ustaz tu ada berkat tu. Itu ngapusi je. Tak. Berkat itu hanya datang dari Allah dan Allah hanya beri kepada makhluk yang dia mahu. Contoh, Allah beri pada Ramadan. Maka Ramadan itu namanya Ramadan Mubarak, yang diberkati. Allah beri pada Quran. Maka Quran itu diberkati. Bukan Quran itu ada berkat. Bukan Ramadan itu pemilik keberkatan. Tidak, dia diberkati. Lepas tu kita ada istilah tabarruk. Tabarruk semua datang daripada Allah. Datang daripada Allah. Kita ini, makhluk tak ada nilai berkat. Makhluk tak boleh hasilkan keberkatan. Tidak. Hanya datang dari Allah. Allah sahaja yang mampu untuk memberikan pertambahan-pertambahan itu, dan pertambahan itu menyelamatkan. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha berkat Allah yang menguasai pemerintahan.
Bayangkan semakin besar pemerintahan Allah, dia tetap stabil. Ya, ngapusi itu menipu. Ngapusi itu menipu. So, tabarakalladzi biyadihil mulk. Maka setiap kali kita baca suratul mulk, gambaran awal kita ialah Allah pemilik keberkatan dan betapa stabilnya kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Besar dan stabil. Berapa besar kerajaan Allah ni, tuan-puan? Berapa besar kerajaan Allah ni? Tuan-puan pernah tak melihat ke angkasa? Pernah tak melihat ke angkasa? Contohnya macam ni. Ini ni contohnya dekat melihat keluar daripada dunia ni, angkasa. Contohnya macam ini, kan? Apa yang ada dekat sini ni? 8 fakta yang kita terkejut berkaitan dengan apa yang ada dekat sana, dekat luar. Kan? Oh, ini dia tulis je, saya nak gambar. Kita cari yang lain. Kita cari yang lain. Kita cari tentang apa ya? Mil bintang. Bintang terdekat dengan bumi. Kan, contoh macam ni. Rasa-rasa berapa banyak tu bintang-bintang yang kita boleh lihat? Boleh dihitung ke? Tak mungkin. Dan semua itu dalam keadaan stabil, tuan-puan. Stabil. Dia bukannya tidak tersusun. Dia sangat tersusun. Cuma kita je yang tak tahu bentuk-bentuk susunannya. Malah, kalau orang dulu, mereka melihat, oh, inilah bentuk susunan buruj tu. Kan, jujukan bintang-bintang tu. Oh, susunannya macam ni. Kita melihat tak tersusun. Tapi ada manusia lihat, oh, itulah susunan dia. Kan? Burj. Tu, Southern Cross. Kan biasa kita nampak susunan bintang-bintang macam ni. Yang menunjukkan arah barat. Siapa yang susun ni? Allah. Maka suratul mulk memulakan dengan begitu. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Kan, maha berkat Tuhan yang menguasai pemerintahan. Kemudian, itu first part. Second part, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dia berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Kalau tadi Allah gambarkan betapa kekuasaan Allah ni luas, besar, expanding, sentiasa berkembang dalam keadaan terjaga, terpelihara dan stabil. First part Allah sebut tentang besarnya kekuasaan Allah. Sekarang Allah beritahu, Allah juga berkuasa atas setiap satu.
setiap satu benda tu Allah berkuasa penuh. Kita tuan-puan, kalaulah saya jadi Perdana Menteri, saya boleh tahu ke setiap keperluan setiap isi rumah 30 juta rakyat Malaysia? Tidak, tak mampu. Sama macam seorang cikgu yang ada 40 orang murid dalam kelas. Dia tahu ke keperluan setiap murid tu? Ya, ada cikgu yang mampu, dia boleh tahu. Tapi kalau dia jaga 2-3 kelas, dalam tempoh masa berapa? 40 minit satu kelas. Satu ada je, semakin popular kelas-kelas tambahan. Kenapa? Tak cukup masa. Tak cukup masa untuk mengajar sampai faham setiap keperluan anak-anak dalam kelas tu. Dan tadi Allah beritahu kerajaannya besar dan luas, dan dalam masa yang sama Allah menguasai setiap sesuatu dalam bentuk terperinci. So tuan-puan, kalau biasa dengan istilah pengurusan, dia ada dua bentuk pengurusan, satu makro management dan satu lagi micro management. Makro luas, mikro terperinci setiap satu. Lazimnya yang memiliki keupayaan makro management ini lelaki. Manakala micro management ini keupayaan specialty bagi wanita. Itu beza lelaki dan wanita. Lelaki dia nampak benda-benda yang besar, benda-benda yang luas. Tapi wanita dia setiap inci. Satu nak cari barang, suruh wanita yang cari. Lelaki suruh cari barang kecil-kecil ni memang dia tak nampak lah, memang tak lah. Kalau buka peti ais tu suruh cari susu, dia akan cari perkataan susu atau warnanya yang macam susu. Dia akan cari benda yang dia pernah nampak sebagai susu. Dia akan cari tin susu. Kalau susu tu diletakkan dalam botol, tukar tempatkan dalam tapawai dalam botol, memang dia tak jumpa. Saat dia makro, dia nampak besar, dia nampak luas begitu. Tapi wanita dia nampak mikro. Itu beza lelaki dan wanita. Allah memiliki kedua-duanya. Dia boleh makro manage, dia boleh micro manage. Besar dan kecil. Dan itu anchor. Ayat pertama adalah anchor kepada kita. Supaya manusia yang baca suratul mulk dimulakan idea tentang kehidupan ini, Allah berkuasa penuh. Besar, kecil, semua milik dia. So apa pun yang aku rancang besok, besar ke kecil, semuanya milik Allah. Apa pun yang sudah berlaku hari ini, besar ke kecil, semuanya milik Allah. Begitu. Kan kadang-kadang bila kita merancang, jarang-jarang kita melibatkan akur dengan kekuasaan Tuhan tu. Selalunya kita libatkan bila berlaku sesuatu. Contoh, jalan-jalan, tersepak batu. Ada tak libatkan Allah? Tak, kita marah batu.
Kita marah diri sendiri. Tidak pun melihat, batu ni memang kat situ, aku je yang lalai. Semua ni sebab Allah mahu ingatkan aku. Kan? So, Allah mahu kita libatkan dia. Memberikan ingatan kepada kekuasaan dia. Apa pun yang berjalan, yang berlaku, esok ke, semalam ke, sekarang ke, semuanya di bawah naungan, kekuasaan, keberkatan, rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mahu berkat, sisipkan ingatan pada Allah. Begitu. Kemudian, lazimnya tuan-puan, kita ni bila sebut tentang kuasa, kan, manusia ni bila sebut tentang kuasa, kemampuan, dia suruh buktikan. Buktikan. Lalu ayat kedua ini adalah bukti Allah tu berkuasa penuh hal-hal yang besar dan hal-hal yang kecil. Hal-hal yang umum dan hal-hal yang khusus. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Apa buktinya? Ialah orang lain juga boleh claim yang dia ada power, berkuasa. Contohnya macam China. Kan China. Apa yang dia tak boleh buat? China. Telur tiruan dia buat. Mak bapak je tak boleh. Apa je barang dalam dunia ni yang dia tak boleh hasilkan. Kan? Hasilkan batu, dia buat. Malah dia ada satu bandar, dekat mana? Dekat Shenzhen kot. Dia ada satu bandar yang dia bina semula bangunan-bangunan ikonik seluruh dunia. Eiffel Tower, dia bina dekat bandar tu. Bina semula daripada yang asal tu. So bila Allah kata dia ada kuasa dan kekuasaan dia tu berkembang, maka manusia juga boleh kata, aku juga ada kuasa. Kekuasaan aku juga berkembang. Kekayaan aku juga semakin bertambah. So apa bezanya dengan Tuhan? Maka Allah beritahu, antara bukti kekuasaan aku, dalam banyak perkara yang aku urus, banyak kekuasaan, antara buktinya ialah aku cipta kematian dan kehidupan. Allazi khalaqal mauta wal hayah. Aku cipta kematian dan kehidupan. So kalau Cina boleh tiru penciptaan, sekarang cubalah tiru kematian dan kehidupan. Boleh? Takkan boleh. Dalam banyak kekuasaan Allah ni, Allah kata, aku berkuasa untuk cipta kematian dan kehidupan. Allah tidak kata, aku mematikan dan menghidupkan. Tidak. Al-mauta adalah kematian itu sendiri. So kematian ni, dia ada jabatan kematian. Kehidupan, dia ada jabatan kehidupan. Dia ada institusi kematian, dia ada institusi kehidupan. Kalau melihat lebih besar, dia ada negara kematian, dia ada negara kehidupan. Mati itu bukan sekadar mati yang kita fahami hilang nyawa. Dia bukan sekadar itu, tuan-puan. Mati ni dia ada proses. Dia ada yang berlaku. Sama macam hidup.
Dia ada keperluan-keperluan yang menyokong, yang menjadi sistem sokongan kepada hidup tu. Contohnya Allah gambarkan kematian itu dengan begini. Kejap, mana contoh ni? Mana contoh? Sekejap ya. Contoh Allah gambarkan kematian itu dengan begini. Yes. Lambat pula dia nak keluar. Tuan-puan selalu baca surah ni. Dan di hujung surah itu, Allah beritahu, kematian itu bagaimana rupanya. Dan apa yang berlaku. Di sini. Surah yang popular, Allah kata, Falaulah in kuntum ghaira madinin. Bukankah engkau kata bahawa engkau tidak tertakluk kepada kekuasaan Tuhan? Kau rasa engkau berkuasa kan? Ghaira madinin, tak tertakluk kepada kekuasaan Tuhan. Okey? Tarji'unaha in kuntum sadiqin. Sekarang kau kembalikan roh yang nak keluar tu. Kalau betul tanggapanmu berkuasa. Tarji'unaha. Kembalikan roh itu ke tempat dia. In kuntum sadiqin. So rupanya kematian ini bila Allah keluarkan roh daripada tempat dia. Bila Allah pisahkan roh daripada jasad. Itu kematian. Dan apa berlaku selepas roh keluar daripada tempat dia? Fa'amma in kana minal muqarrabin. Kalau sepanjang hidup orang itu rapat dekat dengan Allah. Ingatannya kuat. Menjadi orang yang terpaling mahu buat kebajikan. Muqarrabin. Maka rohnya itu keluar. Farauhu wa rayhanu wa jannatu na'im. Rohnya itu melalui saat-saat disambut dengan gegak gempita. Merasai bayu lembut. Disambut dengan bayu lembut. Wa jannatu na'im. Dan syurga yang penuh dengan nikmat. Dan kalau rohnya itu daripada golongan kanan, ashabil yamin, maka sejahteralah kepadamu, ashabil yamin. Dan kalau rohnya itu daripada orang-orang yang mukadzibin ad-dallin, yang mendusta dan keliru, sesat, fanuzulum min hamim, maka roh yang keluar itu akan disambut dengan air yang panas menggelegak, minuman yang panas menggelegak, wa tasliyatu jahim, dan dicampak ke dalam jahim. Siapa yang bina institusi kematian macam ni? Keluar saja roh. Roh itu dibawa oleh malaikat. Kalau orang yang baik disambut dengan gegak gempita. Kalau orang yang jahat diheret roh tu. Itu al-maut. Dia bukan sekadar mematikan. Tetapi apa proses yang berlaku sepanjang kematian itu. Alam barzakhnya, menunggunya, sebelum kita dihidupkan semula, dibangkitkan semula. Itu proses kematian. Dan Allah kata, aku berkuasa. Allah kata, aku berkuasa. Alladhi khalaqal maut. Aku berkuasa. Untuk itu. Ada siapa-siapa boleh tiru? So, ketika kita baca surah ni, tuan-tuan, setiap ayat tu membuatkan kita sedar yang kita tak ada apa-apa kuasa. Tidak.
Setiap ayat tu akan menjadikan kita sedar bahawa apapun perancangan kita esok itu bukan kuasa kita untuk tentukan jadi ke tidak. Tapi apa yang motivator aja? Anda kalau mahu jadi orang yang berjaya, anda kena boleh gambarkan apa yang anda akan buat besok. Itu dapat dari mana tu? Itu dapat dari mana bahawa merasakan manusia ini berkuasa? Tak, kita tak boleh buat apa pun. Hatta untuk tidur malam ni kan kita baru bangun tidur. Hatta untuk tidur malam ni, katalah kita rancang tidur pukul berapa? Biasanya tuan-puan ni tidur pukul berapa? Pukul 12, pukul 1. Kan ada yang tidur awal lepas isyak tidur pukul 9. Kita rancang mahu tidur pukul 9. Adakah kita boleh tidur pukul 9 tepat? Atau waktu kita baring tu, dah lelap mata dah. Kita boleh tutup mata, tidurnya belum. Kita rancang tidur pukul 9. Tapi tutup mata, fikiran menerawang, fikir itu, fikir ini, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Akhirnya kita benar-benar tidur jam 12. Untuk tidur pun tuan-puan kita tidak menguasai. Sama dengan bangun. Siapa yang bangunkan kita dari tidur? Al-Mauta ni juga, tidur tu sebahagian daripada mati. Allah sedang merasakan kita sebahagian daripada mati tu. Ruh kita dicabut, ditarik kembali kepada Allah. Hanya ruh yang diizinkan untuk kembali, akan kembali, yang tak diizinkan orang tu terus mati. Alladhi khalaqal maut. Kalau ada manusia yang kata dia berkuasa, sekarang Allah kata, bukti aku berkuasa ialah aku cipta institusi kematian. Kemudian, wal hayah. Aku cipta institusi kehidupan. Tuan-puan, anda hidup apa keperluan yang diperlukan untuk menjadikan anda hidup? Katalah kita nak pergi camping. Kita nak pergi camping. So, apa nama? Suami kita kata, okey, yang kita nak pergi camping pula. Jarang kita pergi camping kan. Piknik. Senang nak gambarkan. Kita nak pergi piknik. Kejap lagi jam 2. So, yang siap-siapkanlah keperluan paling penting untuk kita bawa. Supaya kita boleh piknik dengan baik. So, kita pun pilih, okey, nak bawa ni, nak bawa tikar, kena bawa bakul, kena bawa itu, kena bawa ini. Sekarang ni, soalannya ialah, apa keperluan yang kita perlu sediakan untuk hidup? Air. Lagi? Oksigen. Lagi? Cukup ke air dengan oksigen tu kita confirm boleh hidup? Tak, kita perlu makan. Kita juga perlu kepada kelembapan, humidity. Kelembapan. Kita juga perlu, selain daripada oksigen, kita juga perlu gas-gas nadir yang lain. Kan? Kita juga perlu kepada mengalirnya darah dalam tubuh badan. Ada oksigen, ada air, jantung tak pam, tak jadi. Kita juga perlu kepada rembesan hormon yang sentiasa berlaku. Sel darah putih yang menjalankan di petugas. Kan, angin dan bayu yang sentiasa bertiup.
kelembapan dalam udara, tekanan udara, suhu yang stabil, kan, suhu yang boleh hidup. Kalau ada oksigen, ada air tapi suhu 50 darjah Celsius, mati kita. So, berapa banyak keperluan untuk hidup ni? Itu institusi kehidupan. Dan ada manusia, dia jangka bila dia hantar pasukan ke Marikh untuk mencari-cari tempat yang sesuai untuk membina kehidupan baru, yang dia cari apa? Bekas sumber air. Hanya dapat bekas sumber air, belum tentu kita boleh hidup di Marikh. So, ada banyak lagi perincian-perincian lain, keperluan untuk hidup yang Allah tak sediakan di Marikh. Sedangkan di bumi, Allah sediakan segalanya. Pun manusia tidak bersyukur, dirosakkan, mau cari tempat tinggal lain. Begitu jenis manusia yang tidak menghargai Allah yang mencipta institusi kehidupan. Ada air, ada oksigen. Jiwa kita kacau. Jiwa? Kan overthinking, fikirkan pasal suami, fikirkan pasal anak. Adakah itu dikira sebagai hidup? Tak, jiwa merana. Sedangkan air ada, makan ada, suhu sesuai. Ui, inilah bentuk Suratul Mulk yang kita lazim baca pada malam hari. Allah mahu kita benar-benar hargai kekuasaan Allah yang menguasai segala sesuatu. Institusi kematian, institusi kehidupan. Kenapa Allah bagi contoh? Allah berkuasa atas dua benda ni, mati dan hidup. Liyabluwakum, supaya Allah boleh mengujimu. Supaya kamu diuji, dicuba. Ayyukum ahsanu amala. Mana antara kamu yang boleh buktikan amal dia semakin baik dan semakin baik. Allah tak kata kita diuji untuk jadi yang paling baik. Tidak. Allah uji untuk kita jadikan amal kita semakin baik. Itu fungsi ujian. Kalau kita tak faham fungsi ini, maka fokus kita akan berbeza. Allah bukan kata jadi yang paling baik. Kalau jadi yang paling baik, kita akan beri fokus untuk bersaing dengan orang lain. Kita kena jadi nombor satu. Allah tak kata kena jadi nombor satu. Allah kata dengan kita melihat kematian dan kehidupan, proses kematian dan kehidupan berulang kali itu, supaya menjadikan kita, tindak tanduk kita jadi semakin baik, semakin elok, semakin molek, semakin sempurna. Wa huwal azizul ghafur. Dan Allah Maha berkuasa dan Maha pengampun. Kenapa tiba-tiba pengampun? Sebab baru pagi ini kita sedar tentang kuasa Allah. Yang selama ni kita rasa semua tu adalah benda-benda kecil. Hidup, mati, itu biasalah Ustaz. Hidup dan mati. Tapi bila kita fikir lebih dalam,
Itu bukan benda biasa. Itu adalah luar biasa. Maka kita rasa bersalah. Dan kita mohon ampun. Dan Allah kata Allah Maha Pengampun. Selama ni kita tak sedar pun. Ayat 1 dan 2 Suratul Mulk. Bicara tentang betapa berkuasanya Allah. Betapa keberkatan itu milik Allah. Yang kita kata, guru kita ada berkat. Capal, bentuk capal Nabi itu ada berkat. Tak. Itu bukan keberkatan di situ. Kan apa bukti bentuk capal tu berkat? Tak ada. Wa huwal azizul ghafur. Dia maha pengasih, dia maha berkuasa. Aziz, kekuasaannya tidak terkalah. Ghafur, dia maha pengampun. Sangat mahu mengampunkan. So, saya rasa cukup dulu untuk 2 ayat pertama. Dan selepas ni, kita perlu lihat kembali bagaimana bentuk-bentuk kekuasaan Allah yang menjadikan hidup kita, memelihara kita, mengurniakan rahmat dan keberkatan. Punca kepada keberkatan. Barakallahu li wa lakum. Kembali kepada moderator. Alhamdulillah. Terima kasih Al-Fazil Ustaz.